Assalamualaikum, salam sejahtera pantau Kerajaan Baharu bersama saya Irfan Faruqi dan kita akan berikan dua tumpuan ketika ini. Yang pertama yang berkenaan dengan pindaan Akta 655 dan juga berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara. Tapi kita mulakan dahulu dengan perkembangan mengenai Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam proses meminda Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655. Menterinya Nik Nazmi Ahmad berkata ia kini berada di peringkat semakan dan penelitian kementerian sebelum diangkat untuk kelulusan Jabatan Peguam Negara. Jelas Nik Nazmi, pindaan terhadap Akta 655 dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat pada Jun depan dan ia melibatkan 3 perkara utama terhadap aktiviti pencemaran air. Melibatkan 3 perkara utama. Bertujuan meningkatkan tempoh hukuman dan kadar denda ke atas tindakan yang berisiko yang menyebabkan pencemaran kepada mana-mana alur air ataupun sistem bekalan air. Dalam hal ini, pindaan melibatkan peningkatan denda daripada RM100,000 kepada RM10 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kedua, melibatkan penyenaraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumbahan, efluen, benda atau bahan ke dalam mana-mana lurang. Dan ketiga, membolehkan pemegang lesen air dan juga pengguna menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah. Ini melibatkan Seksyen 121 dan Seksyen 122 Akta 655. Nik Nazmi berkata demikian pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada Khamis menjawab pertanyaan Tuan Cik Alias Hamid PN Kemaman. Menjawab lanjut, Ahli Parlimen Setiawangsa itu berkata kementerian berhasrat meneruskan pindaan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 AKAS 1974. Katanya AKAS 1974 juga dalam proses pindaan sebelum Parlimen dibubarkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Selangor yakin pindaan terhadap Akta 655 dapat mengekang aktiviti pencemaran air yang berlaku di seluruh negara termasuk di negeri itu. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pindaan berkenaan mampu memastikan kelestarian sumber bekalan air dan air mentah daripada berada dalam keadaan yang baik dan terurus. Bagi pihak kerajaan negeri, pada November tahun 2020 kita telah meminda edaman luas yang juga turut meningkatkan dendaan daripada minimum, ada angka minimum iaitu RM200,000 dan maksimum RM1 juta, dan akta yang dikemukakan ini juga merupakan satu tambahan yang boleh dikenakan selain daripada penal code, daripada beberapa tindakan yang telah kita alami ataupun pengalaman-pengalaman yang telah kita alami. Jadi insya-Allah ia akan dapat mengukuhkan lagi usaha-usaha membeteras dan juga pelaporan daripada pihak-pihak awam dan juga tindakan yang lebih berkesan dalam mengawal sumber air mentah di negeri, terutamanya di negeri Selangor. Terima kasih. Untuk menganalisis lanjut berkenaan dengan kesan pindaan Akta 655 ini, ketika ini berada dalam talian untuk pantau kerajaan baru Amlir Ayat, aktivis alam sekitar. Dan Amlir, kita mulakan dahulu dengan reaksi awal. Dinaikkan denda daripada RM100,000 kepada RM10 juta. Apakah ia ada signifikan untuk memastikan sumber air kita dalam keadaan selamat? Okay, terima kasih Irfan dan juga Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ini satu langkah yang saya tengok memang baiklah, satu langkah untuk mengurangkan lagi ataupun kita meminimalkan lagi pencemaran, khususnya pencemaran air, khususnya yang dari industri-industri. Namun bagi saya salah satu perkara yang penting perlu diperhatikan yang sering disebut sebelum ini ialah pemantauan dan penguatkuasaan. Maknanya kalau kita ada denda yang tinggi pun, tetapi jikalau pemantauan itu tidak dilaksanakan dengan baik ataupun penguatkuasaan itu tidak masih longgar, maka saya rasa ia tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tahu banyak tempat-tempat ataupun premis-premis yang mencemarkan, ya, tapi kita lihat masih ada kelonggaran dari sudut pelaksanaan, pemantauan dan juga penguatkuasaan. Ini satu perkara yang harus diberi perhatian ataupun tumpuan oleh pihak kerajaan baik di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan.
Oleh itu dan bila saya berbincang dengan beberapa orang kawan-kawan ya berkenaan dengan isu ini, salah satu perkara yang menjadi apa orang kata penghalang ataupun kesukaran kepada pihak-pihak penguatkuasa ialah banyaknya industri-industri ya yang berada di negara kita, khususnya di Selangor. Jadi nak memantau tu memerlukan sumber tenaga manusia yang tinggi. Jadi ini satu perkara yang perlu diperhatikan. Ia mungkin tidak berkaitan dengan undang-undang, tetapi ia sangat membantu dari sudut pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi kalau dulu pun saya pernah sebut kita ada undang yang bagus, ya, tetapi isunya ialah pemantauan dan penguatkuasaan. Bagaimana kita nak memastikan bahawa kita boleh memantau secara cekap? Adakah dari sudut tenaga manusia, peralatan, kenderaan, kadang-kadang kilang-kilang ataupun industri-industri ataupun kawasan-kawasan peladangan, kebun-kebun yang mencemarkan ini, ia berada di kawasan-kawasan yang sukar untuk aksesnya sukar bagi penguatkuasa untuk ke sana dan memerlukan mungkin kenderaan ataupun alat-alat yang canggih. Jadi inilah persoalannya sekarang. Ya, saya kira untuk menjawab persoalan kebimbangan Tuan Amlir itu, perkara ketiga disebut oleh Yang Berhormat Nik Nazmi dalam kenyataan Parlimen ialah berkenaan dengan keupayaan ataupun satu mekanisme yang membolehkan pemegang lesen dan pengguna air menuntut semula kos bagi memulihkan semula kos sistem bekalan air yang dicemari. Apakah itu boleh menjawab apa yang dibangkitkan oleh Amlir sebentar tadi? Itu memang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Ini kita panggil polluter pay principle ataupun prinsip pencemar membayar. Kita tahu saya di Malaysia belum lagi diamalkan, tetapi kalau negara lain, mereka yang mencemarkan sumber air ataupun penjenayah alam sekitar, tak kira air ataupun sebagainya, mereka perlu membayar kos rawatan tersebut. Ini satu isu lain. Bagaimanakah kita nak menentukan kos tersebut? Kadang-kadang kos ini mungkin kadang-kadang terlampau tinggi. Ya? Jadi kadang-kadang syarikat tu mungkin tak boleh nak bayar. Jadi apakah penyelesaiannya? Adakah syarikat itu perlu ditutup ataupun diisytiharkan muflis, bankrupt? Dan kalau selepas itu bagaimana untuk kita memastikan bahawa pemilik yang sama tidak menjalankan aktivitinya di tempat lain? Okey, itu isu lain lah. Tetapi saya rasa itu satu perubahan ataupun satu tindakan yang baik untuk menentukan untuk menentukan apakah kita perlu menghukum pembayaran pemulihan sumber air yang tercemar oleh penjenayah alam kita. Pastikan bahawa mereka yang melakukan pencemaran itu bertanggungjawab terhadap pencemaran yang dilakukan. Tapi di sini kita nak fokuskan berkenaan dengan peranan pengguna itu. Mana pengguna boleh mengambil tindakan selain daripada penguatkuasa untuk memastikan bahawa mereka yang mencemar air perlu dikenakan tindakan. Itu satu langkah yang baik kan untuk memperkasakan pengguna secara khusus? Ya. Saya rasa itu satu langkah yang baik. Sebab apa saya tengok banyak pengguna-pengguna yang terkesan. Bukan sahaja dari sudut tak ada air, tetapi dari sudut tekanan jiwa. Ya. Sebab saya pun pernah juga mengalami masalah ini. Jadi kadang-kadang kita nak pergi, nak buat kerja pun susah. Kita nak menjalankan tugas-tugas harian pun susah. Dan ini termasuk juga orang lain. Misalnya peniaga-peniaga yang banyak bergantung kepada sumber air yang bersih untuk menjalankan perniagaan ataupun aktiviti mereka. Namun begitu, saya rasa perkara ini harus dibincang dengan lebih teliti sebab ia boleh mendatangkan implikasi kewangan yang besar dan ia juga berkaitan dengan ekonomi negeri. Jadi banyak sudut-sudut yang perlu diperhati dan ia perlu dibincang oleh pelbagai pihak yang berkaitan ataupun stakeholders lah, ya. Memandangkan ia masih dalam proses di peringkat Jabatan Peguam Negara, maknanya masih ada ruang untuk pihak kementerian mendengar pandangan-pandangan khusus daripada aktivis sendiri. Sekiranya ada ruang yang terbuka untuk melakukan pindaan ataupun tambahan penambahbaikan kepada akta ini, apakah Amlir ada cadangan khusus selain daripada soal hukuman, soal meningkatkan keupayaan pengguna? Apakah ada isu lain yang sewajarnya dimasukkan dalam pindaan kali ini? Sebenarnya isu yang disebutkan tadi iaitu di mana pengguna boleh menyaman ataupun mengambil tindakan terhadap
pencemar itu merupakan salah satu isu yang memang telah dibincangkan sebelum ini oleh saya dan beberapa orang rakan. Kita panggil civil action lah. Dan ini satu perkembangan yang baiklah. Saya rasa mungkin pihak kementerian telah dapat tahu daripada pihak-pihak NGO berkenaan isu ini, dan kami merasa gembiralah pihak kementerian telah mengambil inisiatif untuk mempertimbangkan isu ini. Dan isu-isu lain saya rasa mungkin juga perlu bagi pihak kementerian untuk mengadakan satu perbincangan ataupun perundingan konsultatif proses dengan pihak-pihak NGO, persatuan-persatuan pengguna dan juga mungkin anggota-anggota masyarakat dalam bentuk persatuan-persatuan penduduk dan sebagainya. Ini satu langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan supaya mereka dapat menjalankan satu pengurusan yang holistik dan bersepadu, khususnya terhadap sumber air. Ya, sebab sumber air ini melibatkan kira-kira 8.4 juta pengguna di bawah air Selangor sahaja. Ya. Ya, dan dalam masa yang singkat sekitar 30 saat, Amir, kalau kita boleh rangkumkan kehadapan ini, apakah harapan berkenaan dengan tindakan dan juga pindaan ini terhadap keselamatan dan juga kebersihan air dalam negara kita? Saya harap pihak kerajaan akan menumpukan satu kepada sebut tadi aspek pemantauan dan penguasaan. Saya yakin jikalau aspek pemantauan dan penguasaan ini berjalan dengan baik dan cekap, maka kita akan dapat menyelesaikan ataupun meminimalkan masalah air di negara kita. Sebab saya tengok bila banyak berdasarkan kepada pengalaman saya melihat kepada masalah-masalah yang ada di Selangor ini khususnya, ia banyak berkaitan kepada masalah pemantauan dan pihak rakyat haruslah membantu pihak kerajaan baik negeri maupun persekutuan untuk mencapai usaha-usaha penguasaan yang lebih berkesan. Terima kasih Amir Ayat, aktivis Salam Sekitar, jelas pandangan dan juga penerimaan terhadap pindaan Akta 655, dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita tinjau satu lagi perkembangan iaitu berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, kali ini berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara yang antara lain memaklumkan bahawa berlaku pembaziran RM799 juta bagi pembinaan terowong, jabatan dan terminal monorail di Putrajaya tapi tidak pernah digunakan. Menurut Ketua Audit Negara, Datuk Seri Nik Azmani Abdul Majid, secara keseluruhan wujud elemen pembaziran dalam pengurusan pembangunan Putrajaya melibatkan pembaziran sebanyak RM812.91 juta. Secara keseluruhan ini kita dapati ada juga elemen-elemen yang melibatkan pembaziran, iaitu pengurusan bangunan Putrajaya terdapat pembaziran sebanyak 812.91 juta yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang tidak dilaksanakan tapi tidak digunakan, iaitu terowong untuk monorail, jambatan untuk monorail dan juga terminal monorail, ya, yang mana telah dibelanjakan sebanyak 799 juta atas kerja-kerja pembangunan tersebut tapi tidak digunakan. Ya. Di samping itu juga terdapat juga depo bas di Precinct 14 telah siap tetapi tidak digunakan untuk tujuan asal, melibatkan kos 12.21 juta, dan juga kemudahan park and ride di Precinct 7 melibatkan 1.36 juta juga tidak digunakan. Ya. Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan pembaziran yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara ini, bersama-sama kita dalam talian ketika ini untuk memantau Kerajaan Baharu, Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai, pakar ekonomi. Dan Prof, kita nak mulakan dahulu dengan kenyataan Prof. Sebelum kita ke udara tadi, Prof menyatakan bahawa pembaziran ini lebih baik daripada sebelum ini dari sudut jumlah dan juga bagaimana ia dibelanjakan. Boleh Prof kongsikan dengan penonton untuk waktu ini? Terima kasih. Izfan, sebenarnya kalau kita lihat tahun ke tahun, memang laporan juru audit tidak berhenti tiap-tiap tahun melaporkan
penyelewengan, pemborosan dan juga apa-apa yang dianggap tidak cekap sejak berpuluh tahun dan kita tengok angkanya besar, tetapi kita lihat trendnya semakin mengecil dan kita tidak melihat lagi hari ini penyelewengan yang agak sangat-sangat mengecewakan, seperti kalau satu masa dulu penyelewengan berlaku apabila mi segera dibeli pada harga RM30 sebungkus. Hari ini keadaannya sudah lebih baik, walau bagaimanapun dia masih wujud dan terus wujud. Persoalannya, kenapa dia terus wujud? Adakah kerana memang ia tidak dapat dielakkan, maknanya ketidakcekapan ini akan berterusan sampai bila-bila, ataupun kerana mungkin juru audit yang mencari salah di mana-mana, jadi sengaja mencari salah, ataupun memang betul berlaku ketidakkecekapan. Dan kalau berlaku ketidakkecekapan, siapa yang perlu disalahkan? Adakah dia silap pegawai kerajaan yang tidak melaksanakan tugas, ataupun silap menteri yang tidak memberi arahan yang betul, ataupun berlaku penyelewengan di antara proses itu? Mungkin ada ahli politik, mungkin ada pegawai kerajaan dan sebagainya. Ya. Dan Prof, kalau kita boleh ambil salah satu contoh berkenaan dengan kekurangan berkenaan dengan pengurusan ini, antaranya berkenaan vaksin. Setakat ini dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara bahawa kurang lebih 1 juta vaksin terpaksa dilupuskan kerana ia sudah pun sampai tarikh luput, dan juga berkenaan dengan pembelian ventilator yang seharusnya dibeli dan sekurang 136 ventilator tetapi yang dapat hanya 18, dan komentar daripada laporan Ketua Audit Negara bahawa ia disebabkan oleh pengurusan perbelanjaan yang tidak tepat, dan respon balas daripada Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa ia disebabkan pengurusan itu, penjualan dan juga pembelian itu berlaku ketika darurat. Jadi itu antara apa yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Jadi dalam memahami hal itu, bagaimana kita menerimanya? Adakah wajar kita terima seadanya ataupun harus ada penambahbaikan untuk akan datang, Prof? Itulah saya rasa mana kita mungkin bila disebut pembelian secara emergency itu, kita tidak ada jawapan. Sebab apa? Maknanya mungkin pada masa itu itu sangat genting dan dia terpaksa beli pada apa juga harga. Cuma adakah itu perlu mengorbankan sistem kawalan dalaman? Tidakkah ia diperiksa, dirujuk juga kepada beberapa pihak yang tertentu? Dalam jangka panjang, saya rasa ini memerlukan satu sistem yang lebih teratur. Tahun ke tahun kita juru audit melakukan audit, melaporkan di parlimen dan kepada PAC dan sebagainya, tetapi nampaknya tidak ada tindakan yang cukup mantap sehingga membawa orang-orang tertentu ke mahkamah dari sebab laporan juru audit ini. Adakah ini kerana laporan juru audit ini terlampau umum sehingga tidak menentukan siapa yang sebenarnya bersalah? Kalau itu jawapannya, dan kenapa tidak ada satu jawatan ataupun satu kumpulan tertentu yang terus melakukan penyiasatan dan mengenal pasti dari mana punca kelemahan, siapa yang melakukannya dan siapa yang boleh dituduh misalnya. Ya, Prof, menarik menyebut tentang hal itu kerana semalam bersama dengan Datuk Seri Akbar Sata menyatakan bahawa harus diwujudkan satu undang-undang ataupun akta khusus berkenaan dengan misconduct of public office. Adakah Prof juga bersetuju dengan idea tersebut untuk memberikan kuasa yang lebih kepada Ketua Audit Negara mengambil tindakan seperti mana Prof sebutkan bahawa orang-orang yang terlibat ini seharusnya dikenakan tindakan yang sewajarnya, Prof? Ya, inilah masalahnya sebab mungkin juru audit negara adalah dipanggil juga juru audit dalam, dan mereka melakukan kerja pengauditan ke atas prestasi. Jadi bila audit prestasi itu, dia akan memang mengenal pasti ketidakkecekapan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Tetapi adakah tanggungjawab mereka itu
uh, patut disambung seterusnya dan dikaitkan dengan tugas misalnya SPRM supaya mereka juga boleh menyiasat secara terperinci mengenal pasti siapa yang boleh dituduh membuat laporan polis dan kemudian membawa kes seterusnya. Mungkin ini juru audit negara akan kata itu di luar kemampuan mereka kerana penyiasatan ini satu kerja yang sangat rumit dan melibatkan masa, melibatkan tenaga. Mereka tidak mempunyai keupayaan. Tapi kalau kita boleh kaitkan misalnya juru audit negara ini dengan SPRM dan polis diraja, mungkin boleh wujud satu tim yang boleh melakukan ini sekaligus semasa apabila juru audit negara menjumpai satu kemungkinan penyalahgunaan kuasa, mereka boleh terus membawa masuk polis dan SPRM untuk meneruskan penyiasatan yang terperinci. Jadi adakah maksud Prof itu harus ada pindaan kepada Akta Audit ataupun Akta 62 untuk menambah tugas-tugas ketua audit selain daripada melakukan pemeriksaan, penyiasatan dan mengaudit, harus juga ada kuasa untuk melaporkan ataupun membawa kertas pendakwaan kepada Jabatan Penyiasatan dan seterusnya mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mahkamah. Itu maksud Prof? Ya, Cik Irfan. Mana kita mungkin sama ada tambahkan tugas mereka, tingkatkan keupayaan mereka, ataupun kita boleh wujudkan satu lagi jawatan kuasa di antara ketiga-tiga institusi ini, SPRM, Polis Diraja dan Jabatan Audit Negara untuk bekerjasama apabila melihat kes-kes yang besar. Kes seperti di Putrajaya itu mana melibatkan lebih daripada 800 bilion dan tentu ada sesuatu yang tidak kena. Mengapa perancangannya dibuat begitu rapi, tiba-tiba setelah siap dilaksanakan dia tidak digunakan? Pasti ada orang yang mungkin membuat keputusan dengan menyebabkan projek ini dilaksanakan walaupun Baik, Prof. Pastinya berkenaan dengan tindakan dan juga menambah bidang kuasa dan juga peranan Ketua Audit Negara, itu penting untuk memastikan bahawa ada tindakan yang wajar. Tapi sekali lagi, kita nak pastikan juga berkenaan dengan bagaimana kesannya kepada ekonomi. Dan kalau kita lihat bagaimana kesannya itu, pembaziran sehingga 877 juta ringgit, dan dalam masa yang sama kita bandingkan angka tersebut kepada KDNK negara, kadar keluaran dalam negara kasar, yang mana jumlah itu tidak signifikan, ia sangat sikit berbanding dengan KDNK yang dikeluarkan oleh negara. Tapi kesannya kepada ekonomi juga tidak jelas kepada orang ramai, dan kerana itu wajar untuk kita terus memantau berkenaan dengan apa yang berlaku dalam negara dan perbelanjaan-perbelanjaan ini. Prof, saya nak bangkitkan sebelum kita berpisah ialah berkenaan dengan kesan langsung kepada ekonomi rakyat. Kerana rakyat mungkin merasakan bahawa 800 juta ringgit dibazirkan, tapi itu tidak ada kesan kepada mereka. Subsidi masih berjalan, beasiswa masih ada, belanjaan negara masih terurus. Jadi kesannya kepada rakyat secara langsung, kalau boleh kita berikan gambaran awal kepada rakyat. Ada beberapa kesan yang kita boleh ambil kira. Pertamanya, ada beberapa projek yang melibatkan rakyat terus. Misalnya sepatutnya beberapa bantuan diberi tetapi terhalang, ada beberapa projek yang patutnya dilaksanakan tidak selesai. Ini akan memberi kesan terus kepada kumpulan isi rumah dan pengguna. Mereka sepatutnya menerima bantuan ini atau mendapat kemudahan itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini tentulah tidak menyenangkan mereka dan menjadikan mereka kurang berpuas hati. Kemudian, kalaulah jumlah ini telah dibelanjakan dengan betul dan baik, dia akan mewujudkan kesan pengganda kepada ekonomi dan akan meningkatkan lagi kadar pertumbuhan ekonomi, kerana perbelanjaan awam adalah salah satu perbelanjaan yang penting yang akan dapat melonjakkan kadar pertumbuhan ekonomi.
Kemudian ketiganya, kita sudah belanjawankan ini sebagai sebahagian daripada belanjawan negara, sudah diperuntukkan, wang diberi, tetapi tidak dibelanjakan. Tentu ada kos melepasnya. Maksudnya, kalau misalnya 800 bilion itu tidak diperuntukkan kepada institusi yang berkenaan, dia boleh diperuntukkan kepada institusi lain yang akan menggunakan projek ini dengan lebih berkesan dan dapat membantu kumpulan yang memerlukan. Jadi secara keseluruhan, setiap kita sebenarnya merasa kesan secara langsung atau tidak langsung disebabkan kelemahan institusi-institusi kerajaan di dalam melibatkan perbelanjaan. Cuma selalunya yang Terima kasih. ialah siapa yang Badai berkongsi pandangan berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara, antara lain pastikan bahawa kita faham bahawa kesan pembaziran itu ada kesan langsung kepada rakyat. Dan itu sahaja perbincangan berkenaan dengan Akta 655 dan juga berkenaan laporan Ketua Audit Negara, dan kita akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa di semua platform Astro Awani. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.